Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan terangkan ringkasan artikel. Penulis cuba menjelaskan bagaimana moderniti dapat dikaitkan dengan idea kemajuan. Moderniti mendukung prinsip rationalism, secularism dan liberalism yang bersifat universal tetapi tidak mendukung sifat dogmatism yang bersifat tidak universal. Konsep kemajuan moden dianggap serasi dengan sains moden kerana berjaya meningkatkan kehendak nafsu fizikal manusia pada tahap optimum. Sains dan teknologi dianggap sebagai sesuatu yang amat penting untuk mencapai kemajuan. Darcy Ribeiro menyatakan penyebaran teknologi, revolusi urbanisasi, revolusi teknologi dan revolusi industri merupakan komponen dalam proses pentamaduan yang berlaku dalam masyarakat manusia. Menerusi buku yang bertajuk From Post-Industrial to Postmodern Society, karya Krishan Kumar menganggap pengertian moderniti telah diteliti bermula pada peringkat etimologi lagi. Penulisan Turin turut memberi maklumat penting mengenai moderniti walaupun perbincangan beliau berpusat kepada kritikan falsafah sahaja. Dari segi bahasa, konsep moderniti berasal dari perkataan Latin dengan akar kata modo yang bermaksud recently atau just now. Seterusnya, modernity juga dikaitkan dengan perkataan hoderness yang berasal dari perkataan hudi yang membawa maksud today. Menurut Ghazali Darussalam, perkataan moden boleh dianggap bersifat kini atau baru berhubung dengan waktu yang berlalu atau waktu kini. Konsep moderniti. Yang pertama adalah rationality. Rationality adalah salah satu ciri penting dalam moderniti. Rationality hadir pada saat masyarakat barat memerlukan suatu matlamat jelas untuk perubahan mereka. Semenjak dari itu, rationality menjadi suatu yang sinonim dengan proses pembangunan dan kemajuan tamadun barat. Bagi Turin, idea modernity sangat berkait rapat dengan rasionalisasi kerana menerusi rasionalisasilah berkembangnya idea masyarakat rasional di mana akal menjadi pengawal utama. Intelektual dan keilmuan. Intelektual dan keilmuan sangat berkait rapat dengan asas pembangunan sesebuah peradaban. Ilmu terbagi kepada dua, iaitu ilmu wahyu yang membawa maksud ilmu agama dan ilmu sains yang membawa maksud ilmu keduniaan. Sekiranya hilang sifat keagamaan, kekudusan dan kesepaduan, maka ilmu tidak lagi menjadi sekular. Yang ketiga, pemikiran liberal. Pemikiran liberal pula bertujuan untuk meningkatkan kebebasan terhadap individu. Kata liberal berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud freedom. Liberalism merupakan konsep kebebasan yang pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Hobbes menerusi teori politiknya yang berhubung dengan kontrak sosial. Hal ini telah melahirkan masyarakat yang mempunyai sifat individualistik, berfikiran bebas, sekular dan rasional. Pada era kini, konsep demokrasi liberal telah menjadi konsep penting dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang terakhir pula, kemajuan sains. Kemajuan sains juga merupakan sesuatu yang amat penting dalam konsep moderniti. Jadi, tidak hairanlah jika pada masa kini masyarakat sangat mengutamakan kemajuan sains. Falsafah pemikiran sains boleh dianggap roh kepada moderniti dan jelaslah bahawa ianya teramatlah penting. Hal ini membuktikan bahawa moderniti tidak dapat dipisahkan dengan sains. Seterusnya, kesan terhadap moderniti. Yang pertama, cekap dan efisien. Masyarakat yang cekap dan efisien dapat dihasilkan sekiranya manusia percaya dan yakin kepada sains dan teknologi. Teknologi memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan moden. Bagi Frankl, teknologi ialah asas atau elemen dinamik yang mempengaruhi kehidupan moden. Menurutnya lagi, teknologi membawa kesan besar dalam semua perkara, termasuk bentuk, saiz pandangan, mobiliti terhadap populasi dan sebagainya. Yang kedua, sifat kebergantungan kepada sumber prima dalam kegiatan ekonomi dihapuskan. Ekonomi pertanian ditingkatkan dari pelbagai aspek. Sebelumnya, pengeluaran hanya dihadkan untuk makan sahaja, tapi telah ditingkatkan untuk tujuan perdagangan. Mesin-mesin dan peralatan yang canggih mula digunakan untuk membantu pengeluaran yang lebih tinggi. Hal ini telah membuatkan masyarakat barat pada masa itu mula mengamal kegiatan ekonomi berskala besar.
Yang ketiga, perkembangan dan kemajuan ini tidak hanya terhenti pada masa dulu, tetapi masih berterusan sehingga hari ini. Kita dapat melihat bagaimana jaringan perhubungan antarabangsa dalam pelbagai hal semakin hebat. Pencapaian ini telah membawa masyarakat barat kepada kemahuan baru yang tidak terhingga dan mendorong mereka untuk menjadi lebih maju. Pandangan menyeluruh. Dasar pemikiran moden barat seharusnya dijadikan contoh dalam usaha kita menjadikan negara kita lebih maju di masa hadapan. Sungguh pun begitu, kita tetap harus meletakkan agama di hadapan. Dalam setiap perkara yang kita lakukan, kita hendaklah mengambil kira tentang soal agama seperti halal dan haram. Kita hendaklah mengambil kira semua aspek dan tidak menerima ajaran ideologi pemikiran barat sepenuhnya. Sebagai contoh, dasar politik Machiavelli yang mengatakan matlamat menghalalkan cara tidak boleh kita amalkan sepenuhnya kerana ia mungkin bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kita tidak boleh terlalu taksub dengan ideologi pemikiran barat sehingga terlupa untuk berusaha dalam memikirkan cara yang lebih baik dalam proses moderniti negara kita. Sekiranya hal ini berlaku, kita akan tunduk dan terlalu mengikut ajaran barat yang mungkin memudaratkan dan menjadikan bangsa kita secara majoritinya yang beragama Islam menjadi lemah.